أمري واحلل قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم تف علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Murajaah ulang kaji. Ya, murajaah artinya ulang kaji. Okey, kita ulang kaji balik. Fa'il terbagi kepada berapa? 3. Tolong bagi feedback. Fa'il terbagi kepada berapa? Bagi dia 3. Madi, mudhari' dan Manaji itu fa'il. Itu fa'il. Sekarang I'm talking about fa'ilun. Fa'il. fa'il. Fa'il terbagi kepada berapa? 14. Yang 14 tu ke? Kalau saya kata 14 itu namanya tasrif. Tasrif pun itu 14. Okey, catat. Baguslah tu. Kalau Tuan Haji jawab tak betul, bermakna orang lain pun belum tentu boleh faham kan. So very good. Ya. So tasrif terbagi kepada 14. Okey, catat. Betul-betul faham. Tak apa, pelan-pelan. Tasrif pun tasrif apa pula macam ni? Tengok ni tasrifun. Tasrifun. Yang Tuan Haji cakap tasrif tadi tu, ini tasrif 14 tu. Apa dia tasrif 14 tu? Tasrif 14 tu yang kita sebut fa'ala, fa'ala, fa'ilu. Ya, sampailah kepada fa'alna. Itu tasrif 14. Itu tasrif apa? Tasrif 14. Untuk fi'il madhi. Okey, tasrif fi'il madhi ada 14 kan? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu namanya tasrif apa? 14. Tasrif 14. Okey, kita tasrif 14 untuk domir mula dengan apa? Huwa, huma, hum, iya, huma, kunna. Lepas tu anta, Antuma, antum. anti, Antuma, antunna. ana. Nahnu. Itu domir. Itu apa dia? Domirun. Domirun pun ada 14. Ya, domirun ada 14. Okey, domir pecahannya kepada berapa? 14. Okey. Daripada 14 dipecah 3. Iaitu kata ganti nama ketiga. Kata ganti nama pertama. Kata ganti nama kedua. Kedua dan pertama. Kata nak tolong dengar baik-baik sementara technician repair. Bukan repair. Dia betulkan balik untuk saya tulis dapat pakai pen. Kalau kita sebut, Tuan Haji sebut tadi 14 tu, ya, itu namanya tasrifun. Mana tasrifun? Pecahan. Ya, jadi pecahan al-madhi ada berapa? 14.
Jadi dalam fi'il madhi itu ada domir. Domir pun ada 14. Jadi 14 tu dipecah kepada 3. Kata ganti nama ketiga ada 6. Kata ganti nama kedua ada 6. Kata ganti nama pertama ada 2. 2. 6, 2 jawapannya 14. Okey, sekarang masuk dengar betul-betul. Kita masuk kepada fa'il. Fa'il pecahannya ada 2. Satu dipanggil domir al-fa'il dalam bentuk domir. Fa'il dalam bentuk domir mesti berlaku bersambung dengan fi'il. Faham tak tu? Faham. Yang faham saya dengar suara 5. Yang lain faham ke tak? Ya. Faham. Fa'il terbagi kepada 2. Yang pertama yang kita dah belajar dengan jelas fa'il dalam bentuk domir. Fa'il dalam bentuk apa? Domir. Bila fa'il dalam bentuk domir, domir itu mesti bersambung dengan fi'il. Lalu disebut fa'il dalam bentuk domir. Satu lagi fa'il dalam bentuk isim zahir. Kalau fa'il dalam bentuk isim zahir tidak boleh bersambung dengan fi'il. Okey, dah catat dah? Kemudian kalau fa'il dalam bentuk isim zahir, fa'il itu mesti marfu'. Mesti apa? Kalau fa'il dalam bentuk isim zahir, mesti marfu'. Mesti apa? Marfu'. Okey, Tuan Haji faham tak? Oh, Tuan Haji ni hilang kat mana tu? Tak dengar. Okey. Dia tasrif tu dengan wazan tu sama Beza Tuan Haji. Ya ke? Ya. Oh. Tahan. Kalau saya kata wazan mengenai baris. Slow. Okay. Bagus sangat-sangat. Bagus sangat-sangat. Tuan Haji ni bagus. Sebab mengeluarkan soalan yang saya yakin orang lain pun bukannya faham sangat. Betul kan? Orang lain faham ke? Yang Tuan Haji tanya tu. Tadi Tuan Haji tanya tasrif dengan wazan tu sama ke? Orang lain faham ke tak? Wazan betul lah. Timbangan baris bawah atas depan. Bagus. Tasrif pecahan. Tasrif tu pecahan. Okey, Tuan Haji faham tak? Yang dijawab oleh siapa? Nama wallahu a'lam bisawab. Yang jawab tu siapa? Cuba kenalkan tunjuk muka. Mana boleh pelajar tak kenal muka ni? Orang pandai ya. Sufian. Haji Sufian. Okey. Okey. Sekali lagi untuk semua yang belajar. Oh, Sofian patutlah muda lagi. That's why pandai, smart, clever. How old are you? Kamu Muruk? Berapa umur? 50. 50, muda lagi. Still young man. Still young man. Still can marry another one. Dia orang acah je. Jangan buat betul. Nanti isteri awak selang saya nyanyi saya. Okey. Dengar betul-betul semua. Sebab tu saya tahu kelas ni memang betul basic. Tapi kalau betul-betul basic pun boleh faham. Very good. Ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Okey. Dengar baik-baik. Tadi Tuan Haji ni bagus. Dia tanya satu-satu semua menyebabkan orang lain faham. Ya. Tadi dia tanya mula-mula tadi apa? Saya terang pasal tasrif tu. Tadi tak ingat dah apa tanya tadi. Okey, pertama tadi Tuan Haji tanya tasrif. Tasrif itulah yang pecahan kita dah belajar fi'il madhi 14 dan tasrif pecahan untuk domir. So now kita straight away pergi kepada tasrif untuk domir yang bersambung dengan fa'il. Ya, tasrif domir yang bersambung dengan fa'il itu disebut fa'il dalam bentuk domir. Fa'il dalam bentuk domir. Okey, boleh ingat lagi?
Okey, saya nak seorang jawab. Saya bagi kalimah yang dah belajar saja. Saya takkan bagi kalimah yang saya tak ajar. Okey, seorang-seorang tolong jawab. Cuba tolong bagi jawapan bagaimana fa'il yang duduk bersama dengan fa'il nak kata kami telah belajar. Kami telah belajar. Kami telah belajar. Macam mana nak cakap? Kami telah belajar. Dan kami itu dalam bentuk fa'il domir yang bersambung dengan fa'il. Darosna. Daraja. Darosna saja. Alhamdulillah. Darosna. Ya, darosna. Ya, darosna. Okey, Halimah. Tahniah. Okey, yang disebut fa'il yang mana Hasna? Yang disebut fa'il tu mana? Nah tu. Nah, okey. Nah, fa'il dalam bentuk bagaimana Halimah? Ni dome mutasi. Bagus. Alhamdulillah dapat markah penuh. Domir mutasilun. Ya, domir mutasil. Mana domir mutasil? Domir yang bersambung. Domir yang bersambung. Sambungan siapa? Fa'il. Dengan fa'il. Okay. Nah, jadi inilah yang disebut domir dalam bentuk mutasil. Okey, sekarang kita nak belajar fa'il dalam bentuk isim zahir. Okey, saya dah tinggalkan fa'il dalam bentuk domir dan saya mengharapkan semua telah jelas. Okey, semua telah jelas. Okey, semua telah jelas tak? Fa'il dalam bentuk isim domir? Semua dah faham tak? Semua tak? Faham? Ni ada nama Sarifah ni. Semua faham tak? Faham. Faham. Faham, sungguh. Ya, okey, alhamdulillah. So sekarang saya beralih. Nantaqilu. Kita tukar, nantaqil kita berubah. Kita berpindah kepada fa'il yang kedua. Ya, kita berubah kepada fa'il yang keberapa? Fa'il yang kedua. Fa'il yang kedua kita sebut fa'il dalam bentuk apa? Isim zahir. Fa'il isim zahir. Okey, Tuan Haji, khususnya Tuan Haji yang hari Selasa hari tu, Tuan Haji pergi ambil vaksin kan? Of course belajar dekat hospital tak clear. Okey, fa'il dalam bentuk isim zahir. Okey, mana isim zahir? Jelas. Apa yang jelas? Okey, apa yang jelas dekat sini? Ismul zahir. Fa'il Yang tak dia jelas. bersambung dengan fa'il. Ini ismun zahirun. Mana ismun zahirun? Anak ibu dah boleh nak, alhamdulillah. Nanti kalau ibu tak boleh lagi, anak ibu datang tau. Okay, anak ibu boleh balik. Terima kasih. Okey. Terima kasih kat anak saya sebab dia banyak bantu kita. Dia tinggalkan anak dia kat rumah, dia lari kat sini. Ismun zahirun. Okey. Tengok betul-betul. Apa maksud ismun? Kata nama. Mana ismun? Kata Kata nama. Zahirun yang Nama. jelas. Jelas. Kata nama yang jelas. Okey, apa yang jelas? Yang jelas ialah pelakunya tidak menggunakan kata ganti nama. Nama. Okey, contoh saya tulis. Ya, setiap isim zahir mesti ada tanda isim zahir itu sebagai fa'il. Mesti ada tanda ya, dalilun ismun zahir. Apa maksud dalilun ismun zahir? Mesti ada tanda dia sebagai isim zahir. Apa tandanya? Tandanya mesti marfu. Apa? Marfu. Marfu. Marfu'ah. Setiap isim zahir mesti ada tanda. Okey, apa tanda isim zahir? Mesti marfu. Okey, macam mana yang kita kata marfu? Tolong tulis marfu'un. Marfu. Okey, kalau untuk isim mufrad, marfu'nya dengan dhammah. Okey, kalau untuk isim mufrad
Ya, tulis elok-elok, belajar betul-betul. Kalau untuk isim mufrad, ya, isim mufrad, tanda marfu'nya dengan apa? Dhammah. Contoh saya tulis muslimun. Ya, muslimun. Okey, nampak tak baris dua depan ni? Nampak tak? Nampak. Okey, baris dua depan ni kita sebut apa namanya? Dhammah. Marfu. Kalau dhammah tu dalam hukum tajwid kita sebut marfu dengan apa? Marfu'un bidhammah. Marfu bidhammah. Ya, marfu dengan apa? Bidhammah. Dhammah. Ya, marfu dengan bertanda baris depan bidhammah. Bidhammati. Ya, marfu dengan baris depan. Okey, tengok betul-betul. Ni marfu dengan baris mana? Baris depan. Kenapa marfu dengan baris depan? Sebab isim mufrad. Sebab apa? Isim mufrad. Okey, sekarang saya buat contoh. Saya buatkan ayat. Okey, saya buatkan ayat. Mana eraser? Sekejap ya. Saya buatkan ayat dia. Siapa nak buat contoh ayat? Siapa pandai? Saya buatlah. Boleh saya dengar. Saya dengar. Qara'a Muhammadun fil masjid. Bagus. Tapi baguslah boleh juga. Muhammad, ya, qara'a Muhammad telah membaca di dalam masjid. Boleh. Ya, qara'a tadi ya? Ke? Qara'a. Qara'a. Okey, tengok saya tuliskan. Ya, qara'a Muhammadun. Okey, saya tak nak letakkan fil masjid tu sebab sekarang kita sekadar belajar isim fa'il zahir. Okey, sekarang kita sedang belajar nadrusu ismun zahirun. Ya, kita sedang belajar apa? Nadrusu isim zahir. Kita sedang isim zahir. Okey, tengok. Kenapa ditulis dengan Muhammadun bukan dengan Muhammadan, bukan dengan Muhammadin? Kerana Muhammadun ini adalah isim zahir. Jadi bila Muhammadun ini sebagai fa'il, Muhammadun ini sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il dalam bentuk apa? Zahir. Isim Marfu. Fa'il isim zahir. Bila fa'il isim zahir mesti ada tanda. Apa tanda dia? Dengan Marfu bidhammah. Jadi apa? Bidhammah, tanda marfu'nya dengan baris hadapan. Dapat ikut semua? Dapat ikut semua? Dapat. Okey, marfu' dengan baris depan. Okey, limaza. Kenapa? Limaza marfu' bidhammah. Kenapa dia marfu' dengan dhammah? Limaza marfu' bidhammah. Okey, Ani tu tak ikut kelas ke? Tuan Haji, Ani tu tak ikut kelas ke? Tuan Haji? Ya. Ani tu tak ikut kelas ke? Ani. Nampak Ya. dia tak masuk hari ni kau dia keluar ni. Ani ada? Ada. Ada. Mana tak nampak nama dia? Sebab saya nak tanya Nama dia. ada. Nama dia ada. Ada ya. Alhamdulillah. Ani, keluarkanlah suaramu. Dia mute. Oh, dia mute. Barakallah. Tak apa. Okey. Sekarang ni dengar baik-baik. Muhammadun ni, cuba tengok kalimah Muhammadun je. Fokus. Ya. Murakis. Murakis tu maksudnya fokus. Ya. Fokus pada tanda. Pada tanda apa sekarang? Tanda tanwin ni.
Ya, kenapa Muhammadun ini tidak diletakkan Muhammadan atau Muhammadin? Kerana posisi dia, mauqi' dia, kedudukan dia sebagai fa'il isim zahir. Fa'il isim zahir mesti ada tanda. Apa tanda dia sebagai fa'il isim zahir? Tanda dia mesti marfu' dengan dhammah. Yes. Okey. Fa'il isim zahir marfu' bidhammah untuk isim mufrad. Untuk isim apa? Mufrad. Itu masuk isim mufrad Satu. bilangan satu. Okey, sekarang Muhammadun ni berapa orang? Seorang. Seorang. Orang. Okey, boleh jelas? Jadi, kenapa dia marfu' dengan dhammah? Kerana dia isim mufrad. Mufrad. Apa maksud isim mufrad? Kata nama merujuk kepada bilangan satu. Seorang. Saya sebut satu-satu supaya lain kali kalau belajar dengan siapa pun, orang sebut isim mufrad, orang sebut isim zahir, orang sebut marfu', jadi tak perlu lagi tanya dengan muallimah ke muallim ke ustaz ke ustazah, tak tanya sebab you dah ada ilmu. Ilmunya apa? Apa maksud isim mufrad? Kata nama yang merujuk kepada bilangan satu. Okey, boleh? Apa maksud isim mufrad? Kata Nama yang merujuk kepada bilangan satu. Jadi kalau fa'il isim zahir untuk isim mufrad mesti dhammah. Mesti dhammah. Dhammah ni disebut marfu'. Okey, jelas tak? Jelas semua? Jelas. Jelas, saya nak tukar kepada musanna. Saya nak tukar kepada fa'il isim zahir bilangan musanna. Okey, sebelum saya tukar ni semua faham tak ni? Sekejap lagi jumpa dalam Quran tak faham? Faham semua? InsyaAllah. Saya tak nak guna Muhammad, saya nak tukar kepada muslimun. Saya gunakan kalimah muslimun sebab semua kita adalah orang muslim. Okey, kalau untuk isim mufrad, muslimunnya marfu' tanda isim zahirnya dengan apa? Marfu'. Macam mana nak tulisnya? Macam mana nak? Muslimun. Ya betul. Qara'a Muslimun. Bukankan Muhammad dengan Muslimun. Qara'a muslimun. Qara'a muslimun. So, muslimun ni dia punya mauqi' dia sebagai apa kedudukan dia? Untuk dominan. Betul. Isim Fa'il. zahir. Ya, dia sebagai isim fa'il zahir. Okey, kenapa muslimun ini ditulis dalam bentuk marfu', bukan dengan bukan bari atas, bukan bari bawah. Kenapa dengan dhammah di sini? Mufrad. Kenapa sebab isim mufrad. Bagus, Halimah sangat pandai sekarang, alhamdulillah. Ya, okey. Mana qara'a muslimun? Orang-orang Islam telah membaca. Kalau jawab orang-orang Islam sana Tuan Haji. Kalau jawab sebab ini untuk bilangan berapa? Satu, lupa pula. Terlupa pula, tak apa, adat dan nasian mansian. Ya, biasa manusia itu lupa dan terlupa. Okey, ini untuk bilangan seorang. Jadi kita kata qara'a muslimun seorang. Mana tanda seorang? Dhammah. Dhammah ini tanda seorang.
Seorang. Okey, seorang ni dalam bahasa Arab disebut apa? Huwa. Isim mufrad. Isim mufrad. Okey. Ni yang nama Sufyan tadi ke? Ya. Bagus, alhamdulillah. Jelas. Lepas ni awak kena ajar awak punya usratuka. Mana usratuka? Keluarga. Keluarga Usrah Awak. juga. So ajar isteri, ya, ajar anak-anak. Hari ni dapat, hari ni ajar. Fastabiqul khairat. Bersegera berlumba-lumba untuk kita buat kebaikan, kerana kata Nabi, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada dirinya dan juga kepada ahli keluarganya, baru dia pergi kepada orang lain. So jadilah suami yang dapat mendidik isteri dan anak-anak mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi macam mana nak kenal Allah? Mesti kenal Al-Quran. Macam mana nak kenal Al-Quran? Mesti belajar bahasa Arab. Jelas? Okey, sekarang saya tukar. Semua faham ni kena saya tanya tadi tu? Okey, saya tanya tadi kenapa dengan baris dua di hadapan? Jawapannya kerana isim fa'il. Ya, isim fa'il dalam bentuk isim mufrad. Isim mufrad. Pemasuk isim mufrad, kata ganti nama yang merujuk kepada seorang. Okey, muslimun. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Kenapa tak kata perempuan muslimun ni? Qara'a. Tak ada marbutah. Ya, bagus Tuan Haji. Tahniah. Mumtaz. Sebab tidak ada tanda yang merujuk kepada perempuan. Jadi kalau nak jadikan perempuan, kena ada ta marbutah. Dan kalau di sini ada ta marbutah, di sini tak boleh guna kalimah qara'a. Kerana qara'a ini yang merujuk kepada baris atas ini merujuk kepada domir untuk lelaki ke perempuan? Laki. Lelaki. Qara'a ini yang tak nampaknya domir apa? Wa. Wa tu lelaki ke perempuan? Lelaki. Ya, okey. So sekarang kalau kita nak tukar kepada yang membaca Al-Quran itu seorang wanita, apa yang perlu kita buat? Tambah. Tambah tak. Tuha. Ta'nis. Taknis. Taknis. Bagus. Ya, tengok belajar dah pandai dah kan. Tapi yang ajar tu? Siapa yang ajar tu? Allah bagi faham. Alhamdulillah. Yang mengajar tu bukan saya. Ya, yang mengajar tu Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dinamakan hidayah. Faham tak? Kita sebut hidayah. Hidayah tu apa? Petunjuk. Siapa yang tunjuk kita tu? Allah. Kalau Allah tak tunjuk, saya pun tak boleh ngajar. Ya, qara'at. Qara'at. Tambah apa di ujungnya? Taknis. Taknis. At-ta'nis. Merujuk kepada Anisa. Anisa artinya perempuan. Okey. At-tani merujuk kepada ta'at-ta'nis yang sukun ini merujuk kepada domir apa? Ya. Huwa. Ya. Baik, Tuan Iya. Jangan sasul. Nanti tersilap. Nyaya aja. Iya. Okay. Kalau huwa tu qara'a. Ya, kalau huwa tu qara'a ni. Yang atas ni qara'a. Yang bawah ni qara'at. Okay, kalau qara'a ni nampak ni. Tak ada ta ni. Ini huwa. Ini ada ta'nis ni dan ada tanda sukun. Sukun inilah yang merujuk kepada hiya. Faham tak? Sukun inilah yang merujuk kepada hiya. Kalau tak ada tanda sukun ni, kalau bukan tanda sukun ni, tak semestinya dia hiya. Mungkin anta, mungkin anti, mungkin ana. Betul kan? Betul. Okey, qara'at. Sekarang qara'at ni fi'il madhi maklum. Qara'at ialah fi'il madhi maklum. Okey, sekarang
nak dimaklumkan ialah isim zahirnya. Okey, qara'at isim zahir bagi muslimun dia tukar kepada apa? Muslimatun. Muslimah, Muslimati. muslimati. Mana boleh? Muslimatun. Muslimatun. Kenapa muslimatun? Mufrad. Seorang wanita. Isim mufrad. Dia tak tahu. Mu'anasah. Ya, betul. Nanti saya tuliskan. Okay, balik semua. Mufrad. Kenapa macam ni? Dia balik macam tadi balik. Masya Allah. Okey. Qara'at. Mana pula? Ini dia. Masya Allah. Di sini ya. Qara'at muslimatun. Muslimatun. Sekarang lelaki ke perempuan yang baca? Perempuan. Perempuan. Seorang. Seorang. Perempuan Mana tanda baca. seorang? Mana tanda seorang? Marfu' tu. Domah. Marfu' bi domah. Ya, marfu' bi dhammah. Barakallah. Marfu' bi dhammah. Ini tanda isim mufrad. Ini tanda apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Mana tanda muannas? Marbutah. Ta marbutah ini tanda untuk muannas Muannas. bagi kalimah isim. Isim Bagi mufrad. kalimah isim. Bagi kalimah isim dia guna ta marbutah. Bagi kalimah fi'il dia guna kalimah ta at-ta'nis. Ta'at-tanis. Jelas? Sebut betul. Ta at-ta'nis. Ta'at-tanis. Bukan. Ta Ta'nis. at-ta'nis. At-ta'nis. Sebut betul ya. Ta at-ta'nis. Nanti siapa sahaja saya aja betul. Ya. Ta at-ta'nis dirujuk kepada ni. Ta yang terbuka ni. Yang ni berlaku pada fi'il. Ta marbutah berlaku kepada isim. Ta at-ta'nis berlaku kepada fi'il. Ta marbutah berlaku pada kalimah isim. Ya, jadi fi'il dengan pelaku mesti sama. Jangan fi'ilnya lelaki, pelakunya perempuan. Itu pun dan. Ya, dan tak berlaku pun. Ya, okey boleh. Boleh dapat. Dapat. Jadi mana qara'at muslimatun, seorang muslimah, ya seorang perempuan muslim telah membaca. Telah membaca apa? Sebab orang perempuan mengajian baca ni. Saya letakkan dah. Al-Qur'ana. Betul. Al-Quran. Okey, dia mesti baris atas sebab dia jadi belum belajar lagi. Tapi mesti baris atas. Ni disebut maf'ulun bih. Objek yang kena baca mesti datang dalam bentuk kalimah isim dan dia mesti baris atas, dan baris atas ni kita belum belajar disebut mansub. Ya, disebut apa? Mansub. Qara'at muslimatun. Ya, jadi kalau kita sambung, kita baca macam mana ni? Qara'at muslimah. Ni baris depan ni. Mati. Jumpa dengan Hamzatul Wasli. Baca macam mana tu? Muslimatul. Qara'at muslimah. Tukarkan apa ni? Tukarkan apa ni? Ta bawah. Ta bawah. Isim. Okey, tak apalah. Untuk tidak mengelirukan, saya tinggalkan ni dulu. Nanti saya ajar kemudian. Takut terkeliru nanti. Okey, setelah hari ni saya tak ajar tajwid. Saya ajar bahasa Arab. Ya. Jadi, kenapa baris atas ni? Ini pun belum belajar. Cuma ini mesti baris atas. Ini disebut maf'ulun bih. Jadi, seorang muslimah telah membaca Al-Quran. Okey, sekarang saya tukarkan secara keseluruhan untuk masuk kepada isim musanna. Kita tinggalkan isim mufrad, kita masuk kepada isim musanna. Dalam bentuk isim fa'il zahir. Isim fa'il
zahir. Zahir. Okay, kalau kalimah itu perempuan, kita sebut isim fa'il zahir ya. Kalau lelaki, kita sebut isim fa'il zahir. Ikut kalimah itu. Kalau perempuan, kita sebut zahir ya. Kalau lelaki, kita sebut zahir. Ya, jelas tak? Jangan perempuan jadi lelaki, lelaki jadi perempuan. Islam tak boleh macam tu. Okey, Islam mesti jelas. Okey, sekarang kita masuk isim fa'il dalam bentuk musanna. Ya, untuk jumlah fi'liyah, ya, untuk jumlah fi'liyah, jadi balik macam ni. Okey. Untuk jumlah fi'liyah, jumlah, mana jumlah? Ayat. Ayat. Jangan ingat jumlah duit pula, jumlah ngira. Itu jumlah duniawi, jumlah ukhrawi, jumlatun bimana ayatun. Bermakna apa? Ayatun. Ayat. Mana ayatun? Ayat. Ayat. Ayat dalam Quran. Ya. Jadi jumlah dalam Quran terbagi kepada dua. Ya, jumlatun dalam Al-Quran terbagi kepada berapa? Dua. Iaitu jumlah dalam bentuk fi'liyah. Ya, Jumlah jumlah dalam dalam bentuk bentuk fi'il. minggu lepas Tuan Haji ada tanya kan? Jumlah dalam bentuk fi'liyah. Fi'liyah. Yang sekarang kita belajar ni, kita membentuk jumlah fi'liyah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah ini adalah jumlah yang bermula dengan fi'il. Ya, dan fi'il yang kita sedang belajar ialah fi'il madhi. Okay, tengok betul-betul jumlah bererti ayat. Ya, ayat dalam Al-Quran ataupun dalam pengajian bahasa Arab terbagi kepada dua. Sekarang kita hanya masuk satu lagi saya tak nak sebut. Ya, tunggu sampai masanya. Sekarang kita belajar jumlah fi'liyah. Jumlah artinya ayat. Fi'liyah kata kerja. So kita sekarang belajar ayat dalam bentuk kata kerja. Kata kerja. Ya, perbuatan. Jadi kalau ayat dalam bentuk kata kerja, dia tidak sama dengan jumlah ismiyah. Ya, kalau jumlah ismiyah, mubtada khabar mesti sama. Itu pun tak belajar lagi, tak pendengar dia. Dia mubtada khabar maksudnya jumlahnya mesti sama. Bilangan mesti sama. Tetapi kalau jumlah fi'liyah, dia punya fi'il dengan fa'il tidak perlu sama. Ya, tidak perlu sama. Macam minggu lepas ada seorang yang tanya. Okay? Jadi tidak perlu sama. Yang maknanya fi'ilnya seorang boleh. Tapi pelakunya ramai boleh. Ya. Yang setakat tu faham tak? Ya. Kalau jantina kena sama juga lah. Jantina wajib sama. Jantina jangan tak sama. Nanti masalah besar. Ya. Nanti masalah besar. Dah boleh dah? Berani macam mana? Oh, tumpang kat dia lah. Saya pun tak tahu lah. Nah. Dah. Okey. Sekarang cuba tengok. Saya tengah mengajar berhenti yang dah hilang. Okey, sekarang kita terus kepada jumlah fi'liyah dalam bentuk isim musanna. Jumlah fi'liyah isim musanna. Okey, sekarang saya masuk jumlah fi'liyah isim musanna. Bilangan dua. Ya, bilangan dua. Hari itu kita dah belajar ke tak? Jom dalam bentuk dhamir. Mufrad musanna jamak ada ke tak? Musanna dah, jamak belum. Oh, musanna dah, jamak belum dalam bentuk isim dhamir. Betul. Kenapa tak nak cakap? Sudah kot. Ada khabar dah minggu lepas ni. Saya tengok rakaman ada rasanya. Ya. Ulang balik. Ulang balik pula. Aduh. Saya dah keluar lagi. Sebab dah terus Rakaman tengah. dalam rakaman kat sini ada. Ada domainnya sebab hari tu kan dah belajar contoh. Di akhir. Contoh.
Kalau dalam bentuk mufrad kita pun dah tahu. Kalau mufrad Marfa' katakan bidang. untuk kamu, katakan untuk kamu, kita campurkan dengan ta. Untuk antuma campur dengan tuma. Untuk tom campur dengan tom. Itu maknanya untuk dalam bentuk mufrad musanna jamak lah tu. Kan? Ya. Udah lah tu, mana pula belumnya. Itu basicnya. Itu Ah. basic. Okey boleh. Jadi saya tak pusing balik belakang lah ya. Saya terus pada isim musanna dalam bentuk isim zahir. Isim musanna dalam bentuk isim zahir. Isim musanna untuk isim zahir. Apa maksud isim musanna? Bilangan 2. Bilangan 2. Okey, sekarang saya masukkan isim musanna dalam bentuk isim zahir. Bila isim musanna nak jadi fa'il isim zahir, dia juga mesti marfu'. Tapi bukan marfu' dengan dhammah. Bukan marfu' dengan apa? Dhammah. Marfu' dengan dhammah ini hanya untuk isim mufrad. Okey, sekarang saya masuk ya isim musanna, isim zahirnya marfu' dengan apa? Alif. Ya, marfu'nya dengan apa? Alif. Tulis dulu. Isim musanna untuk isim zahir marfu' bil alif. Marfu' dengan apa? Alif. Ya. Isim musanna, isim musanna ya. Aku bil alif. Ya, betul. Bil alif. Saya tulis musanna. Musanna. Ya, musanna. Jadi musanna. Musanna artinya bilangan dua. Saya dah bagi link. Musanna artinya bilangan berapa? Bilangan dua. Bilangan dua berapa? Isim zahir. Isim zahir yang bertindak sebagai apa? Isim zahir yang bertindak sebagai apa ni? Fa'il. Sebagai Fa'il. Ya. Fa'il. Sebagai fa'il. Jadi isim zahir yang bertindak sebagai fa'il dia marfu' dengan apa? Alif. Bil Alif. alif. Bil alif. Ya, bil alif. Ya. Kata ganti nama yang jelas untuk isim musanna. Isim musanna artinya bilangan 2. Pelakunya berapa orang sekarang? 2 orang. 2 orang. Jadi pelaku untuk 2 orang dah ada. Ya, pelaku untuk 2 orang tanda marfu'nya dengan apa? Dengan dok bil alif. Alif. Ya, marfu' dengan alif. Alif. Kemudian selepas alif ni ada nun. Nun kasrah. Nun apa? Nun kasrah. Apa maksud nun kasrah? Maksud nun kasrah di bawah. Majrul. Majrur. Betul. Sebut betul. Kasrah. Ya. Kaf, sin, ra, ta marbutah. Kasrah. Ya. Bil Bahasa majrul. Arab sangat penting mementingkan makhraj dan tajwid. Ya. Sebab kalau sebut lain kan dia jadi maksud lain. Nanti saya pun tak faham apa maksud nak sebut tu kan. Okey, jadi kalau untuk isim musanna di hujungnya, di hujung kalimah dia akan tambah alif nun. Contoh tadi muslimun, nampak? Muslimun. Muslimani. Pandai. Tak payahlah saya ajar, Tuan Haji ajar meh. Meh. Okey. Muslimun bagus, tak apa, kita share ilmu. Ni nampak muslimun ni untuk mufrad kan? Okey, kita tambahkan di hujungnya alif nun. Alif nun. Lim. Dia sampai mim ni, nampak? Naikkan alif, letakkan nun. Okey, jadi ikut balik hukum tajwid. Dia salin macam biasa salin. Min, dhamma, sin, kasrah, lam, kasrah, mim mesti fathah. Limaza fathah? Kerana bertemu dengan alif.
Kerana bertemu dengan alif, dia mesti balik kepada hukum tajwid. Alif mat sebelumnya mesti fathah. Fathah artinya baris atas. Dan untuk musanna yang mengikuti alif itu mesti nun. Dan nun ini mesti nun kasrah. Nun apa? Nun kasrah. Nun yang berbaris Awal. Okey, jadi mana tanda marfu'nya? Alif. 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 Ya, yang disebut tanda marfu'nya pada huruf alif. Pada huruf apa? Alif. Okey, tengok saya circlekan, saya bulatkan alif ini. Jadi alif ini disebut marfu' bil alif. Nampak ni? Marfu' bil alif. Alif. Marfu'un bil alif. Okey, dengar saya ajar bahasa Arab, saya terjem Melayu ya. Saya terjemah ke bahasa Melayu supaya dapat dua juga. Marfu' bil alif untuk isim zahir sebagai fa'il. Ya, jadi fa'il dalam bentuk isim zahir bagi musanna mesti marfu' dengan apa? Alif. Alif. Alif itu diikuti oleh nun kasrah. Asrah. Alif mesti diikuti dengan nun kasrah. Okey, hal fahimtunna. Abu Ta'lim guna tunna ada lelaki tu. Hal fahimtum? Adakah Inna. jelas? Tuan Haji jelas tak? InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, faham betul-betul ni? Masih lagi apa ni, bernapas dalam lumpur. Masih dalam iman. Bernapas dalam lumpur lagi. Okey, saya ulang balik. Saya tak nak bernafas dalam lumpur. Bernafas dalam lumpur? Apa bahasa tu? Itu lagu tu, tajuk lagu. Lagu tu. Tajuk lagu. Saya lagu jangan tanya, saya tak pandai. Marok juga Pak Haji ni. Okey, sekarang kita masuk kepada isim apa sekarang ni? Musanna. Musanna. Okey, apa musanna? Apa masuk musanna ni Tuan Haji? Bilangan dua. Satu. Bilangan dua. Dua apa? Dua isteri ke dua apa? Dua mu'annas. Musanna Dua orang. artinya bilangan Dua dua. orang. Dan sekarang ni kita nak masuk bilangan dua kepada isim fa'il. Isim fa'il yang menjadi isim zahir. Jadi bila fa'il itu dalam bentuk isim zahir, ya, dia mesti marfu'. Dia mesti apa? Marfu'. Jadi kalau marfu' untuk isim zahir bagi kalimah fa'il isim mufrad mesti marfu' dengan dhammah. Doma. Saya menggunakan istilah bahasa Arab supaya tidak janggal bila orang cakap. Ya. Okey, sekarang jelas tak untuk isim zahir bagi fa'il isim mufradnya mesti marfu' dengan dhammah. Saya sebut tadi muslimun tadi kan. Muslimun tadi kan. Seorang muslim telah membaca. Jadi kenapa guna muslimun bukan musliman bukan muslimin? Kerana dia pada kedudukan fa'il isim zahir. Fa'il isim zahir. Jadi fa'il isim zahir mesti ada tanda sebagai fa'il. Jadi tandanya marfu'. Jadi marfu' dengan apa? Dhammah. Marfu' dengan dhammah. Okey, saya ulang balik. Marfu' dengan dhammah. Tengok saya tulis besar gajahnya. Muslimun. Muslimun. Ini marfu' dengan dhammah. Kenapa? Dhammah. Kenapa marfu' dengan dhammah? Sebab dia sebagai fa'il. Fa'il isim zahir. Jadi kalau disebut fa'il isim zahir, dia mesti ada tanda. Dia mesti ada apa? Tanda. Tanda dia apa? Tanda dia mesti marfu'. Boleh keluar pula. Dia ambil telefon tu. Ya, mesti ada tanda. Tandanya dengan apa? Dengan dhammah. Dhammah inilah yang yakin 100%
Dia sebagai fa'il. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Okey? Tuan Haji, faham tak? Boleh, insyaAllah. Boleh. Okey, sebagai fa'il. Okey, ini fa'il untuk isim apa ni? Isim mufrad. Isim mufrad. Tak boleh pula. Tak boleh sudah kau. Okey, isim mufrad. Okey. Isim mufrad boleh saya tinggalkan? Boleh. Boleh. Boleh kan? Boleh. Okey, sekarang bila saya nak berpindah kepada isim musanna, saya sebut nantakil. Apa maksud nantakil? Kita berpindah. Kita bertukar. Ya, kita berpindah, kita bertukar kepada isim musanna. Isim musanna. Apa maksud isim musanna? Bilangan Bilangan dua. Dengan dua kurang. Dua apa? Dua orang. Orang. Pelakunya. Dua pelakunya. Pelakunya. Pelaku dalam bahasa Arab disebut apa? Fa'il. Fa'il. Okey, jelas fa'il. Okey, Tuan Haji jangan mimpi yang lain, mimpi yang ni aja. Sekarang kita nak masuk isim musanna. Bilangan dua yang disebut fa'il. Jadi bila fa'il dalam bentuk isim musanna, dia juga mesti marfu'. Dia juga mesti marfu'. Tapi bukan marfu' dengan dhammah. Tapi dia Dhammah. mesti marfu' dengan alif. Dia marfu' dengan apa? Marfu' bil alif. Marfu' bil alif. Ya, marfu' dengan apa? Marfu' bil Alif. Okey, tulis. Saya tulis balik. Ya. Tak apalah. Saya kan orang baik-baik. Ya. Saya tulis ni, isim musanna. Isim. Tuan Haji kena tulis, Tuan Haji. Jangan tak tulis. Ya, tak tulis memang lebuhlah dia. Ya, dia tak boleh ingat. Kecuali kalau Imam Syafi'i dia tak tulis, ya, dia boleh ingat kita siapa. Musanna. Ya, apa maksud ismun musanna? Dua orang Bilangan. pelaku. Ismun musanna. Apa maksud ismun musanna? Isim Kata rujuk kepada bilangan dua. Dua. Jadi aduh. Isim musanna merujuk kepada bilangan dua bila jadi fa'il, fa'il dalam bentuk isim zahir. Fa'il, ya, fa'il. Mana fa'il? Pelaku. Fa'il dalam bentuk isim zahir. Ya, dia mesti ada tanda. Jadi fa'il dalam bentuk isim zahir, tanda untuk isim musanna mesti dengan alif nun. Alif nun ni duduk dekat mana? Dekat mana? Hujung kalimah. Di hujung kalimah. Jadi alif ini kita sebut marfu'. Jadi bila menggunakan alif ini kita sebut marfu' bil alif untuk merujuk kepada fa'ilnya ialah musanna. Jelas ke tidak? Jelas ke tidak? Jelas. Jelas. Okey, Tuan Haji jelas ke tidak? InsyaAllah. Okey, saya ulang kali kedua. Sekarang kita dah masuk musanna. Apa maksud musanna? Bilangan dua. Bilangan dua. Apa yang kita nak faham bilangan dua itu? Bilangan dua itu fa'il dia. Jadi bila kita sebut fa'il, sekarang kita fokus murakizun. Murakiz kepada isim zahir. Ya. Fa'il untuk isim zahir mesti ada tanda. Tanda untuk fa'il mesti marfu'. Tanda fa'il mesti marfu'. Jadi marfu' itu apa benda? Marfu' itu merujuk kepada di akhir kalimah itu ada tanda.
Sebab kita belajar Al-Quran, ada tanda baris depan, ada tanda baris atas, ada tanda baris bawah. Betul kan? Jadi untuk fa'il, untuk apa? Fa'il. Ni kita fa'il. Fa'il dia mesti marfu. Fa'il mesti apa? Marfu. Semua sekali. Fa'il mesti apa? Marfu. Betul. Marfu. Marfu. Okey. Marfu. Untuk musanna, nampak ni musanna ni mesti di hujung kalimah ditambah dengan alif nun. Ya, ditambah dengan alif nun. Okey, alif ni disebut marfu. Disebut apa? Marfu. Jadi bila marfu dengan alif merujuk kepada bilangan musanna. Berapa? 2 orang. Okey, jelas setakat tu jelas? Yes. Jelas. Okey, sekarang saya buat kalimah yang sama tetapi fa'ilnya telah berubah menjadi musanna. Ya, musanna. Okey, so tengok macam mana saya ubahkan dia. Kau apa dah? 10 minit. Oh, Masya Allah, barakallah. Kalau 10 lebih, saya minta maaf sebab kelas menanti, kelas kedua. So, saya berhenti setakat ni lah, insyaAllah. Ada rezeki kita jumpa lagi. Tapi walau macam mana pun, mudah-mudahan dah dapat jelas. Okey? Jelas. Okey, Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah jumpa lagi.